kita kumpul bekalan dan saham akhirat kita. Sebentar selalu ingin saya nyatakan objektif dan tujuan utama kita mengadakan ceramah ini adalah untuk mengumpul dana bagi pembiayaan Masjid Syariah Bandar Mutiara. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tanpa membuang masa saya berbesar hati dengan rasa rendah diri menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengerusi majlis dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Banna, kepada wakil daripada Karyah Bandar Mutiara, kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah. Berat ni mikrofon depan ni, pendek bongkok dah saya. Terima kasih kepada jawatan kuasa surau Al-Banna kerana sudi mengundang saya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ada kebaikan atas kehadiran kita ni. Tadi petang saya di SP Plaza pergi tengok kilang kopi Ala Kazim di SP Plaza MZ Holding depan Balai Polis Trafik Sungai Petani. Wah, masya-Allah. Daripada Ipoh sampai ke Sungai Petani saya tengok rasa macam kenal gambar tepi jalan ni. Apa gambar saya? Allahu Akbar. Semalam saya di Melaka, pagi tadi saya di sekolah saya, sekarang dengan tuan-tuan. Pagi besok ada 19 buah bas yang akan melawat sekolah saya. Malam besok saya di Pulau Pinang. Hari Ahad saya di Kuala Kangsar. Hari Isnin saya di Tapah. Hari Selasa saya di Labuan. Hari Rabu Labuan. Hari Khamis Labuan. Jadi hari Jumaat di Melaka. Itulah hidup tuan-tuan. Kerja sampailah Abang Jamil. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang yang menafkahkan harta mereka itu sirra wa alaniyah, sama ada diberikan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan merugikan. Surah Fatir ayat 29. Jadi mungkin inilah daripada tajuk yang kita ambil pada malam ni oleh pihak surau, membicarakan perniagaan yang tidak akan rugi, bisnes yang tidak akan rugi. Kalau isteri kita tanya, abang nak ke mana ni? Petang pukul 7 suku nak pergi mana? Nak pergi menega. Menega apa abang? Abang mana ada menega? Aku nak pergi semayang. Semayang tu perniagaan. Abang nak buat apa ni abang? Abang nak baca Quran, nak menega Ustaz. Bila abang start nak menega Quran ni? Dah aku nak baca Quran. Quran ni perniagaan yang takkan rugi, untung 24 jam. Tuan-tuan di surau kita ni, saya tak tahu berapa banyak tabung. Tuan-tuan masuk duit dalam tabung tu, perniagaan yang tak akan bankrupt. Baik, inilah tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini insya-Allah, tentang perniagaan yang tak akan bankrupt. Pekerjaan yang tidak akan rugi tuan-tuan. Dia akan sentiasa untung. Tuan-tuan yang saya muliakan, selalu orang panggil ustaz-ustaz ni penunggang agama. Ini cari makan punya ustaz ni. Ini bisnes punya ustaz ni. Saya mengaku saya bisnes. Saya mengaku saya berniaga.
Niaga apa? Niaga baca Quran, niaga sembahyang, niaga sedekah. Tak tahu kalau tuan-tuan tak berniaga. Sebab Allah sebut dalam ayat ni, orang yang berniaga yang takkan rugi 3. Tukang baca Quran, tukang sembahyang dan tukang sedekah. Dan kita pun kena jadi orang yang berniaga. Ustaz buat apa Ustaz? Bisnes. Bisnes apa? Baca Quran. Ustaz buat apa Ustaz? Bisnes. Buat apa? Hafal Quran. Bisnes itu. Ini semua bisnes semua ni. Kadang-kadang masyarakat kita ni tuan-tuan tak tahu dengan agama dia sendiri dia berkira, dengan orang agama dia berkira. Berkira sungguh tuan-tuan. Artis kalau menyanyi satu lagu 2,000, 5,000, 25,000. Ustaz 200 pun dia kira. Yang nak bagi orang jadi baik tu, ada manfaat tu, RM200 mahal. Ustaz pakai welfare pun dia bising. Ni penunggang agama pakai welfare. Saya boleh tuan-tuan ceramah pergi naik Azia, tak apa. Kalau tuan-tuan sanggup, jom. Hari Selasa saya di Pahang. Rauk, petang rauk, malam mentakap. Pagi besoknya di Danau Kota Kuala Lumpur. Habis Danau Kota balik ke Ipoh. Besok paginya pula patah balik ke Kuala Lumpur. Habis di Kuala Lumpur, malamnya di Melaka. Habis di Melaka patah balik ke Ipoh. Besoknya ke Kedah. Kedah tu pula patah balik ke Kuala Lumpur. Besok Noh TV pukul 6.30 pagi. Kalaulah saya pakai Azia, agak-agak dia menjerit tengah jalan. Tak apa. Ada pula kata, Ustaz, kami nak jemput Ustaz ceramah di Sabah. Boleh. Tapi tidak ada bayaran Ustaz. Tak apa, saya bukan minta bayaran. Tak apa, bagi. Macam mana dengan kapal terbang? Kapal terbang pun tak ada Ustaz. Ustaz, ikhlas lah Ustaz. Tak apa, nanti saya naik bersikap. Daripada Ipoh naik bersikap pergi ke Sabah. Dia ingat Ustaz ni malaikat ke mak tuan? Dia ingat tuan-tuan, ingat saya ni walaupun nama Kazim, tuan-tuan ingat ada tikak Zamzam Al-Kazam ke? Pasir berdengung terbang, pasir 2 butir terbang. Tapi untuk yang lain-lain, main bola sepak beratus ribu, tak panggil pula penunggang bola sepak. Yang duk main bola tu mangah oi, beratus ribu mangah oi. Tak pula dipanggil penunggang bola sepak. Ustaz pakai welfare, penunggang agama. Kepala otak hang. Depa kata belah Kedah boleh cakap belah otak entah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu saya seronok tuan-tuan. Bila Jawatankuasa Surau kata, Ustaz, kita nak buat pelancaran dana untuk nak cari buat masjid, oh saya suka. Sebab saya nak bisnes. Saya pun nak menyumbang juga. Saya pun nak berbisnes juga. Bisnes membina masjid termasuk di dalam wa anfaqu mimma razaqnahum. Engkau nafkahkan harta engkau pada jalan Allah, Allah mesti balas balik. Allah akan ganti balik baik di dunia ataupun di akhirat. Dia tak akan rugi tuan. Seronok ni. Pasal apa? Nak buat masjid pula. Allah, masjid tu pula tempat orang sembahyang dalam dia. Bisnes yang takkan rugi. Tengok-tengok nanti ada pula orang baca Quran, depannya pula ada mahat tahfiz. Budak-budak duk hafal Quran siang malam dalam masjid. Lagi sekali, bisnes yang tak akan rugi, membaca Al-Quran, ada dalam program yang kita nak buat, yang akan terlaksana bila masjid kita siap. Di situ ada orang baca Quran, di situ pula kita adanya sembahyang berjamaah, di situnya pula adanya orang-orang yang menginfakkan. Alangkah untungnya kita tuan-tuan. Baik, yang pertama, apakah bisnes yang takkan rugi? Pertama, yatluna kitaballah, orang yang mentilawah Al-Quran. Kita sebut tilawah, di sini dia sebut yatluna, orang yang membaca Al-Quran. Dapat pahala. Quran ni kat Lihau tengok saja pahala. Tu yang ramai duk tengok.
Mamat tak baca Mamat, tengok pun pahala cukup lah. Baca, tengok saya sudah tu. Mamat baca apa? Facebook. Okey. Kita ni kalau selok Quran, selok baca-baca, selok pahala. Selok TikTok belum tentu lagi. Oh, selok TikTok, swipe TikTok belum tentu lagi. Okey. Akak-akak, bila suami kita main TikTok, pastikan duduk sebelah. InsyaAllah baik suami kita. Panjang tengkok duduk tengok. Abang tengok apa? Ceramah Ustaz Wadi. Apa? Baik. Habis Ustaz Wadi, siapa tu bang? Ustaz Kazim. Tengah duk tengok tu keluar pula gambar perempuan lagu mana tu duk gedik. Laki ni isteri dia kat sebelah. Astaghfirullahalazim, budak-budak. Nampak tu. Dia tak tengoklah benda-benda tak elok. Bila isteri pergi baca ayat di dapur tu, dia cari balik. Mana pergi tu? Oh. Yang tu tak ada pahala tak. Jom kita baca Quran sebelum tidur, semuka, bangkit tidur semuka. Tadi sembahyang Jumaat daripada duduk lepak saja sementara nak masuk waktu baca Quran. Baca Quran hari ni bukan setakat dekat mushaf. Dalam handphone kita ada Quran, bacalah. Ni sayang, imam baca khutbah, dia main handphone. Imam duk khutbah tu, dia duk WhatsApp tok. Sebab tu tuan-tuan, tu imam tu disuruh pegang tongkat waktu khutbah. Ada kepala-kepala tu baling dengan tongkat tu. Masuk mahkamah pula. Tuan-tuan, sebab apa imam bila dia baca khutbah disunatkan pakai tongkat? Supaya membezakan antara ceramah dan khutbah. Kalau ceramah tuan-tuan yang saya itu ceramah. Maka nak sebut khutbah, dia melelok, baca lelok, bagi pegang tongkat. Supaya tangan tetap macam itu. Itu hikmah pegang tongkat bila kita membaca khutbah. Kalau imam yang baca khutbah tu pun kena jaga adab. Kalau ceramah boleh gelak tak apa. Khutbah tak boleh buat lawak. Jangan duk buat lawak lah baca khutbah. Dia gelak tu. Wah, itu imam ni. Tak boleh lah. Ceramah tak apa gelak. Khutbah tak. Kalau imam kena jaga adab, tangan merawang macam ni pun tak boleh. Bayangkan tuan-tuan, makmum di bawah. Imam yang ada power kuasa bercakap pun tak boleh buat sewenang-wenang, makmum lagi lah. Kapek tuan-tuan ni tebal. Duk dengar khutbah, jari ni duk main, duk lukis-lukis atas kapek. Lukis pada lukis boring tu imam baca khutbah. Itu pun sia-sia. Waktu dengar khutbah, dia bukan boleh duduk macam kita ni, duduk melengkong tengok ustaz. Khutbah semua tengok depan. Waktu dengar khutbah, tengok depan. Dia bukan boleh tengok jalan tu, tengok siapa, tak mau. Tak. Ini dah waktu dengar khutbah duduk main. Saya sakit hati. Ada hak berzikir pun ada. Allah. Rasa nak siku. Hantar tak? Tak ada apa-apa. Baca khutbah ni, kalau kita dengar khutbah budak bising, kita cakap, itu pun sia-sia. Bayangkan tuan-tuan, kita suruh budak-budak diam. Pun tak boleh tuan-tuan. Ni duk main apa ni? Sebab tu kalau saya baca khutbah, saya tengok ada orang yang main handphone, saya cakap, tutup handphone, tumpukan pada khutbah. Tolong ya. Kalau hak tidur pun saya tegur. Pak Mat, khutbah ni jangan tidur. Tolong kejut saat dia. Orang sebelah pun siku dah. Pak Mat ni minggu depan sama ada tak main langsung atau tak tidur langsung. Tu je tuan-tuan. Dua je, tak tidur atau tak main. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, bisnes yang sangat untung ialah membaca Al-Quran. Subhanallah. Orang tanya saya, Ustaz lulusan mana? Saya kata tak lulus apa. Mana ada lulus apa.
Mahat tahfiz. Kelulusan saya mahat tahfiz Al-Quran. Ngaji sekolah Arab, lepas tu masuk mahat tahfiz. Ustaz mengajar tahun bila? 1990. Mana 33 tahun. Tua Ustaz no. Tadi ada abang tu ambil gambar dia daripada set. Dia ambil gambar saya kat tepi tu. Dia kata dulu duk jumpa Ustaz pakai serban. Oh itu lama punya zaman dia tak. Lah serban tak ada, semua songkok amat. Lama dah tuan-tuan. Ada seceramah di Alustaq ni, dia kata Ustaz, saya ni duk mengaji dengan Ustaz waktu saya bujang. Lah anak saya masuk universiti dah. Tuanya saya. Lama sungguh dah. Agak-agak berapa juta orang yang dengar ceramah saya. Agak-agak berapa juta yang dengar ceramah daripada tahun 90 sampai 2023. Hak mati pun ramai dah. Yang tengok dalam TikTok, yang tengok dalam Facebook, yang tengok dalam YouTube, yang tengok dalam television, yang tengok live in concert. Allah. Saya punya Facebook pun tak banyak sangat, followers 1.9 juta. TikTok pun tak ramai, 1.5 juta. Oh banyak Ustaz, besar kepala Ustaz. Tak banyak, mana ada banyak. Ceramah Singapura, ceramah Brunei, ceramah Australia, China, Jepun, England saya pergi kan. Jepun saya pergi ceramah. Yang paling seronok ceramah di Jepun, masjid bawah tanah. Mana masjid hampa ni aku duk cari bawah tanah Ustaz. Oi, underground entah. Semua tempat saya pergi dah. Allah. Pahala besar Ustaz dah. Saya ni tahfiz. Waktu saya tahfiz, saya dapat sumbangan zakat RM250 sebulan. Daripada duit zakat itulah saya 100 duit poket, 100.5 duit makan. Setiap bulan selama 3 tahun dapat. Dengan sebab itulah mak saya tak payah hantar saya duit, saya pun tak payah buat apa dah, kerja saya mengaji saja tuan-tuan. Berkat daripada mengaji tu, berkat daripada zakat, daripada sedekah tadi tuan-tuan, akhirnya sekarang saya jadi ustaz. Tahu berapa ramai yang ikut kuliah saya? Tak tahu berapa banyak. Maka adakah pahalanya dapat pada saya seorang? Tak. Dapat pada orang yang duk sedekah. Dapat pada ramai orang yang duk bayar zakat. Zakat dapat kepada yang duk infak. Sedekah dapat pada orang yang bagi sumbangan. Walaupun dia tak ceramah, walaupun dia tak buka sekolah, walaupun dia tak mengajar orang, dia tetap dapat pahala. Inilah dia tuan-tuan, perniagaan yang tak rugi. Nama dia apa? Membaca Quran. Kita tak boleh baca Quran. Kalau gitu kita sedekah dekat Mahat Tahfiz. Budak-budak tadi dapat katil, dapat tilam, dapat duit, mereka belajar, akhirnya balik daripada Mesir, jadi guru tahfiz, jadi imam, jadi mufti. Mereka mengajar orang yang hak wakaf, yang sedekah, yang infak tu mudah mati dah, tapi pahala duk mencurah lagi. Dia pun heran, aku ni mai pahala tang mana? Aku bukan baca Quran, aku ni alik bata pun aku tak hafal, tiba-tiba dapat pahala ni apa ni? Sebab waktu dia hidup dulu, dia ada sumbangan untuk orang yang membaca Al-Quran. Inilah bisnes. Bisnes tadi saya pergi melawat MZ Holding. MZ Holding ni yang duk buat kopi saya tu, kopi ala Kazim tu. Sekarang semua ala Kazim je. Filem saya pun Zim ala Kazim. Ni tengah duk dubbing filem tuan-tuan. Oh susahnya dubbing, ya Allah. Nak kena bagi sama mulut dengan hak kita. Tak kena patah balik, tak kena ulang balik. Nak bagi sama tuan-tuan. Oh gelak pun kena sama. Kena sama oh gelak ni. Oh seksa berlakon ni tuan-tuan. Tambah saya pula jadi jahat. Cara gelak tu lain tuan. Jadi jahat, watak jahat. Tengok anak dara lalu. Oh lain tuan-tuan. Misai terbaik pula pun. Nantikan filem saya Zim ala Kazim. Tuan-tuan, bila saya pergi tadi saya tengok Allah. Saya teringin minum susu. Saya teringin minum kopi, tapi tak boleh nak minum. Sebab saya penyakit terlebih manis. Cincin manis nama dia.
Saya kata kat dia orang dengan satu doktor, hampa buat kat saya peria katak. Campur dengan susu, campur dengan kopi ke apa ke, buat sebenarnya supaya benda tu tak merosakkan saya punya diabetes, saya punya menambahkan bacaan gula. Buat kajian terbaik tu tuan-tuan. Akhirnya tercipta lah. Alhamdulillah. Sekarang ni pi mana pun Al-Kazim. Tuan-tuan tahu tak apa rahsia dia apa? Yang syarikat tu sekarang dah habis dah. SP Plaza, dulu Ocean lah apa bala semua situ. Lah satu bangunan tu 10 ke 11 tingkat hak bulat tu. Depo semua ni. Dua tuan-tuan. Pertama, bila depa masuk dalam surau tamprin. Semayang Zuhur masuk tamprin. Siapa yang tak buat tamprin cek. Kenapa hang tak semayang berjemaah? Semua staf 420 orang semayang berjemaah. Nak masuk surau tu pula tamprin sebagai tanda hadir. Habis semayang print lagi sekali. Masya Allah. Saat lagi ada pula HR dia cek siapa yang tak main semayang. Kak PA. Kak PA awak tak main Zuhur. Kak PA uzur. Oh, seminggu lah, seminggu. Din, hang mu tak main ni? Uzur. Oi tuan-tuan, kalau lah besok masjid kita buat tamprin main semayang, hebat. Kalau lah sekolah buat tamprin untuk main semayang, depa buat, Kelang MZ buat. Nombor 2, apa yang depa buat? Yang hak naik sekarang mencanak naik MZ ni. Mereka menjadi sahabat zakat negeri Kedah. Mereka adalah pembayar zakat nombor 2 paling tinggi di Kedah. Bayar zakat. Adakah dengan bayar zakat ni jadi miskin, jadi susah? Tak, Allah tambah. Sebab zakat itu membersihkan. Zakat itu adalah barakah. Dia makin tambah. Tambah pula tuan-tuan, kita ni baca Quran. Persoalan dia, hari ni baca Quran berapa jam, tengok televisyen berapa jam. Ada orang yang kunci jam malam ni, pasal Ronaldo lawan Cristiano Ronaldo malam ni lawan, set jam tu bertembung pula dengan Messi tu, kunci jam. Pasal apa? Minat. La ilaha illallah. Ada tak orang set jam pukul 3 pagi? Apa abang kunci jam? Abang nak baca Quran. Ada tuan-tuan. Tobatlah tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin. Yang hang tengok Ronaldo tak ada pahala, yang hang tengok Messi tak ada pahala, hang sanggup bersengkang mata yang baca Quran. Kalau tak boleh baca pun tak apalah tuan-tuan. Buka YouTube, Al-Quran 30 jam. Al-Quran tidak ada henti. Pasang Quran. Ada orang malam-malam pasang lagu romantik, radio. Tengah-tengah malam pasang lagu 80-an. Fiona. Terciptalah. Sepanjang malam sampai ke subuh. Sak lagu orang putih, semua lagu romantik je. Do we got to say goodbye for the summer, darling, I promise you. Oi, tapi berapa ramai yang pasang Quran? Bila anak masuk hantu cari ustaz. Tapi Al-Quran jarang diperdengarkan dalam rumah, maka jadilah rumah dia macam tanah kubur, sunyi. Tapi ustaz, saya baca Quran tak sedap. Saya tak sedap ustaz. Sedap kan? Kita pasang set karaoke di rumah. Takut jiran sebelah dengar kita duduk karaoke. Usaha pergi beli lapik telur, pelekat kat dinding. Ni bukan hak telur tu. Dia telur dia tak dengar jiran sebelah. Oh, mana pula lapik dia beli tu dah. Tu minat lagu 60-an tu. Nyanyi dengan isteri dia. Oh Mas Ayu. Dia cantikkan suara dia. Kenapa awak tak cantikkan suara bila baca Quran? Ada yang baca Quran lesen suara dia. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Berapa umur? 75. 75 baca macam tu lagi. Cantik kan dengungnya, waratilil Qur'ana tartila. Baca dengan waqafnya, baca dengan ibtidaknya kan seronok. Inna a'tainakal kautsar. Oh, itu sedap sangat Ustaz. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran dalam bentuk 4. Yang pertama tartil, bacaan yang paling bagus. Kedua, nama dia tadwir. Ketiga, nama dia hadar. Keempat, nama dia tahqiq. Berapa jenis bacaan Quran? Ada 4 jenis. Yang pertama, tartil, paling bagus. Macam mana baca tartil? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu tartil. Yang nombor 2 dipanggil sebagai bacaan yang tadwir. Yang tuan-tuan duk dengar imam baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nak kata laju sangat pun tak, nak kata slow sangat pun tak. Itu nama dia tadwir. Jarang imam baca tartil. Yang tu kena bulan Ramadan mau pukul 12 tarawih. Innal ladzina kafaru sawa. Sudah tuan-tuan, habis-habis salam tinggal dia seorang mana perempuan ni. Dia akan ambil bacaan tadwir yang Imam Mekah tu baca tu tadwir lah. Okey. Ada imam pula dia ambil ulang, dia pederah ulang balik. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim. Sawa. Sudah tuan-tuan, bila nak habis ni tu imam oi. Nu hak belakang nu orang mengandung, hak si perempuan, laki-laki boroi pun ada, hak gauk pun ada. Hampir duk ulang masuk balik, patah ulang masuk balik. Bila nak rukuk? Sebab tu dia ambil bacaan tadwir. Ada pula bacaan yang dipanggil sebagai hadar. Bacaan hadar nama dia. Ya ni jenis orang yang nak hafal Quran. Orang nak hafal Quran dia baca laju. Alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Lajunya dia baca. Ustaz hak baca kat Indo tu ustaz yang laju tarawih. Hak tu tak tahu jenis apa. Jenis apa tu? Allah amin ahad assalamualaikum Allah amin ahad. 10 minit habis. Astagfirullahalazim. Nasib baik ahad tu kita tahu nak qul huwallah. Kalau lah penghujung dia Khamis, surah apa Khamis? Jenuh duk cari. Yang tu tak tahu makna maksud bacaan jenis apa. Hadar bukan macam tu. Hadar walaupun dia laju tapi masih ada tajwid. Yang keempat dipanggil tahqiq, yang ni paling slow untuk kita nak mengajar orang baca Quran. Ara'aital ladzi ni paling slow tuan. Tuan-tuan kalau jadi imam hak ni ke tek-tek ni makmum belakang lah. Slownya dia baca qul ya ayyuhal kafiru. Lamanya. Terpulanglah tuan-tuan nak buat yang mana baca. Tapi yang paling bagus tartil. Yang paling disukai. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Faham maksud dia, tadaburkan ayat dia, hayati bacaan dia, betulkan tajwid dia, sebutan yang betul makhraj. Tuan-tuan, setiap satu huruf satu pahala. Bukan bismillahirrahmanirrahim itu satu pahala, ba satu pahala, sin satu pahala, mim satu pahala. Banyaknya orang yang baca Quran jadi untung. Jom abang-abang kita baca Quran jadi sahabat setia kita. Akak-akak jadi sahabat setia. Duk saja-saja atas kusyen tu baca Quran. Nak tengok Hindustan pasal apa? Dah tahu dah kesudahan dia hero menang. Tengok siapa. Last sekali tu Inspektor Sahab mai naik leh robah. Elok lah tak. Buat apa nak tengok lagi?
Cerita P. Ramlee, last kali Kasih Selamat tu buta. Yang tuan-tuan duk tengok siapa? Nak tengok drama pukul 7, tak payah tengoklah. Last kali baik laki bini tu. Laki nama Ryan, isteri nama Syah. Cuba tengok hero pukul 7 petang. Kalau hero laki-laki, Ryan, Adam, Haikal. Nama sedap-sedap. Padahal sini ni Bidin, Dolah, Sidik entah. Ada agak-agak hero pukul 7 tu ada nama Sidik tuan-tuan. Tobat Lahum tak ada ah. Bidin lagi tak ada. Ramlah, Tobat Lahum tak ada. Semua nama Sheila, ambul, Syah. Wow, nama padahal nu asal baling. Boh nama Ryan, Haikal, Elengkau. Tuan-tuan yang saya muliakan, cuma macam mana kita nak galakkan orang membaca Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok, dalam bulan Ramadan kita tadarus. Nanti masjid kita, surau kita bulan Ramadan ni buat tim tadarus. Untuk anak-anak muda, tim tadarus. Siapa yang habis 30 juzuk, khatam 10 kali Ramadan, basikal seorang satu. Untuk budak sekolah rendah. Yang sekolah menengah, Y 3 suku. Penuh tuan-tuan. Ni setiap tahun yang masuk orang tu, Haji Dolah, Haji Mat, Lebay Usop, Cikgu Rahim, Imam Mahdi, depan ni yang masuk tuan-tuan ni. Mati Imam Mahdi, kurang seorang. Orang tak masuk dah. Pasal apa? Cengih. Dia orang dah lancar, mai hak tak lancar masuk sekali. Lambatlah Nabi ni. Tegok kasar lah tu. Dengung. Dengung. Kena 2 kali tegok, teriak tuan. Malam besok baca kat ujung seorang-seorang. Seorang-seorang dia baca gini. Mat, tak masuk tim tadarus. Tak payah. Asyik aku baca salah. Saya salah aku baca. Baik aku baca seorang. Betul semua. Elok amat. Elok. Orang tak tegur hang tadarus apa. Tuan-tuan, yang kedua, kita mudahkan membaca Al-Quran. Mudahkan. Dulu nak baca Quran susah. Alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a i u lambatnya. Nak sebut a i u tu lama, pusing merata. Alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Kemudian mari kaedah Iqra, tak payah hijau dah. A i u. Babi bu, nampak? Tu nama dia Iqra, tak payah hijau dah. Tak payah hijau dah. Sebab tu akak-akak yang mana nak baca Iqra, kena baca betul-betul. 3 bulan insya-Allah boleh baca Quran. Tapi setengah orang dia baca Iqra, dia baca laju. A i u, babi bu, tati tu, masuk buku 4. Pa sudah selesai. Sebab tu nak baca Iqra dia tak boleh laju bang. A i u ka ta ba fa la. Bila ada alif fa la ka ta ba. Ni nak tunjuk kata pandai. Pa Allah ka ta ba masuk buku 6 sadaqallah tak ada. Kaedah tu kena ada. Bukan boleh main baca ya. Dia kaedah tu. Saya di antara orang yang paling awal sekali belajar kaedah Iqra tahun 93. Waktu pengasas dia masih hidup lagi. Nama dia As'ad Umam, nama dia, orang Indonesia. Bila saya buat kepada anak-anak murid saya, memang tuan-tuan yang tak reti baca Quran boleh baca Quran sebab senang. Sekarang Al-Quran lagi mudah. Yang ini warna merah jangan dengung, yang warna hijau dengung, yang ni panjang 4 harakat, yang ni panjang 2 harakat. Dia dah warna-warni dah. Lagi mudah Al-Quran sekarang tuan-tuan, dia ada pen. Letak je pen tu, tekan, dia kena keluar suara. Pen tu akan bunyi suara. Innalladzina pen keluar suara, kita ikut saja.
Punya senang, dia ikut, kita ikut dia baca tu. Lah kita tak ikut, pen seorang baca. Oh, malah baca. Oi, tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa kita tak seronok baca Quran? Sebab kita menggambarkan membaca Quran tu susah. Kita menggambarkan baca Quran tu susah. Sebab tu orang tak mau. Nak tengok TikTok senang. Nak tengok Facebook senang, nak tengok video senang, nak tengok televisyen senang, nak baca Quran susahnya. Tegang orang ni. Tegang orang. Alhamdulillah. Susah. Belum dia tarik lagi. Dia tarik tu. Wa huwallahu, seksanya baca Quran. Lama-lama tak baca. Tu yang main TikTok senang. Saya seronok bila orang tadarus Al-Quran. Saya seronok bila orang taranum Quran. Bagus. Dia mencantikkan bacaan Quran, nama dia taranum. Lagu Nahwan, lagu Bayati, lagu Sabah, lagu Rash. Silakan. Tetapi janganlah kita mengatakan mesti baca Quran macam itu. Jangan. Lama-lama tiap-tiap tahun muka tu. Bila sekolah rendah buat tadarus Quran, taranum, ustazah tengok, adik pian. Daripada darjah 3 sampai darjah 6, kita ada wakil dah, adik pian. Bila pian tu masuk sekolah menengah, siapa pula wakil sekolah kita duduk cari ni. Tapi kalau main takraw, ramai. Wakil main zapin, ramai. Wakil tarian zapin, ramai angkat tangan. Pasal apa? Dia ajak tarian ni daripada tadika. Kalau anda gembira tepuk tangan, tadika lagi. Bila budak tu besar, dia menari. Bila budak tu besar tingkatan, dia menari dia gedek. Mak dia susah hati dah ambil budak ni. Ajak dia menari daripada kecil. Bila dia besar, dia menjadi penari. Sebab tak jadi abang jat. Cuba daripada kecil ni dah baca Quran dah. Dengan taranum. Tapi bukan semua orang boleh tarik. Okey. Saya waktu saya duduk mengajar orang tua-tua dulu, asal saya baca uzur. Asal suruh baca uzur. Asal uzur ya. Ya Allah. Kak baca uzur. Apa leha baca? Apa pun uzur. Astagfirullahalazim. Asal baca Quran je uzur. Lalah saya tulis tulisan Melayu, bacaan Melayu dalam tulisan Jawi. Jangan, ja alif, jim alif, ja, gangan, jangan makan, mi alif, makap, nungkan, daging. Okey kak, baca dengan bertajwid. Jangan makan daging. Itu dia. Kalau saya kata kat dia, kak baca uzur, aku sepah kau oi. Yang tu bukan ayat Quran, Jawi yang ditajwidkan. Yang ni mak asli 2 harakat, yang ni ikhfa dengung. Itu kaedah saya dulu nak mengajar orang yang haid yang tak boleh baca Quran, saya tuliskan tajwid dalam bentuk Jawi. Tu yang saya buat lagu tu. Ba sini rokok dan hil aku nak isam. Bunyi Arab. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Ni boleh wakil Bandar Mutiara tu. Kalau otak Bandar Mutiara. Tu bukannya Quran, lagu saja. Nak ajar orang berlagu, masuk lagu. Sebab tu cikgu dia kena kreatif. Macam mana nak menjadikan orang supaya minat bacaan Quran. Siapa yang boleh taranum tu, Allah, lah, baguslah. Jadi Johan Qari. Tapi berapa ramai yang boleh tahan nafas? Berapa ramai yang boleh tarik nafas panjang? Jadi saya kata macam ni,
untuk menjadikan Al-Quran tu rapat dengan kita. Contohnya majlis malam ni. Sebelum kita memulakan bacaan majlis ceramah sempena Maulidur Rasul, kita menjemput adik Aiman, Sofwan, Aiman, Rahim, Aiman tak kisah, untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oi, 3A datang berbaris depan ni pakai baju Melayu. Kawan-kawan dia tengok je. Baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah kedua, qul ya, macam senang je baca Quran. Kawan-kawan dia pun tengok, aku pun boleh. Kawan dia pun tengok, minggu depan aku pula baca. Pasal bacaan Quran tu dibaca simple, tuan-tuan. Cubalah suruh hak qori tu baca. Kena ubah, tuan-tuan. Al-Quran bukan baca seksa macam tu. Kita tunjukkan bahawa Al-Quran itu dibaca dengan cukup simple. Pakcik, Pak Mat, Pak Leman, $4 tempe, Pak Mat tempe, bacalah Quran. Kita menjemput 4 orang jemaah kita, Pak Mat tempe, Husin Lompoyang, Sidik Sigaraga dan Haji Bakhil untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dipersilakan Haji Bakhil. Suruh Haji Bakhil baca dulu. Surah apa yang saya nak baca? Belasah sajalah, banyak cakap lah. Dia pun baca, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terjemahan dia Haji Dolah. Fasalli li rabbika wanhar. Terjemahan dia Haji Dolah. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Siksa saya sudah habis, kamu pula, kata dia. Lama-lama orang lain tengok, senang baca Quran. Akhirnya satu kampung boleh baca Quran bila ada program maulid, bila ada ma'al hijrah, sebab Al-Quran tu senang dibaca. Yang kedua, kenapa kita rasa susah nak baca Quran, tak berapa nak minat baca Quran? Sebab kadang-kadang kita tak faham dengan apa yang kita baca. Dia ni baca bab apa? Apa dia baca? Nah, baca ayat dadah dalam Quran ada dadah. Pelontaan dadah apa? Muhammad dadah, apa dadah? Dia betul hang ni. Dia baca Quran bunyan. Dalam Quran ada ayat bunyan tu. Mana ada tu bunyan? Hai. Kal bunyanun, bukan bunyan. Dia belasah aku suka dia tak ada. Pasal dia tak faham. Jom tuan-tuan, kita buat kelas Quran. Bila Ustaz? Bila masjid kita siap nanti, setiap pagi selepas subuh, kita baca Quran satu baris, satu makna. Satu baris, satu makna. Imam baca, makmum ikut. Lepas imam baca, makmum ikut, ada satu makmum baca terjemahan. Seronok. Pagi-pagi dapat pahala dah baca Quran. Kemudian kita buka pula kelas tadabbur Al-Quran. Kelas membicarakan hebatnya Quran. Nama dia tadabbur. Hari ini kita akan mengkaji, mentadabbur nama-nama surah, ya, nama surah. Yang kedua, surah Al-Baqarah. Surah lembu betina. Tadabbur ya. Kenapa Allah meletakkan nama Al-Baqarah lembu betina? Sebab dalam ayat-ayat ini diceritakan kisah lembu betina. Ambil cerita itu, letak nama surah. Soalannya, ustaz tu tanya, takkan tak boleh letak nama Nabi? Dalam Al-Baqarah ada Nabi Musa, dalam Al-Baqarah ada nama Nabi Adam. Surah Adam tak ada, surah Musa pun tak ada. Kenapa tak letak surah Musa? Tak ada. Kenapa letak surah lembu? Ni nama dia tadabbur. Kalaulah kita ada tadabbur, adik-adik, lembu ni, wah, binatang hebat dek. Lembu ni motor Y3 suku.
Lembu setiap tahun harga dia naik. Why 3 suku yang kita beli hari ni beli, tahun depan jatuh harga. Lembu takkan jatuh harga, dik. Di Malaysia ni ada 6,000 buah masjid. Satu masjid buat 10 ekor korban. Bersamaan 6,000 darat 10 ekor lembu, 60,000 ekor. Seekor lembu harga dia 5,000. 5,000 darab dengan 60,000 ekor berapa bilion? Kira mana ada handphone? 60,000 darab 5,000 ringgit. Berapa juta? Teng teng teng. Pecah mikrofon kita. Kosong banyak lah. Kan berapa? Lambat pula dah. 300 juta. Berapa dapat? 60,000 darab 5,000. Tu 500. 300 juta. Ya. Siapa kata bisnes lembu tak untung? 300 juta. Abang-abang kalau jadi pembekal lembu, kaya. Jom anak-anak muda lepas habis sekolah buat ternakan lembu. Tak mau Ustaz, tak glamour. Awak tak boleh pakai tie. Pergi kandang lembu pakai tie, apa masalah? Apa masalah? Itu kalau 10 ekor. Saya punya sekolah 23 ekor lembu. Berapa juta tuan-tuan dengan bisnes lembu saja. Belum lagi tuan-tuan bisnes kulit lembu, daging lembu, susu lembu. Susu lembu menghasilkan pendapatan $1 trilion setahun. Akhirnya orang Melayu kata bodoh macam lembu, lembu tu bodoh. Orang Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu, mereka jadi kaya. Kita tukang beli susu. Tambah pula orang Melayu kata minum susu lembu bodoh. Quran letak begitu canggih tuan-tuan. Saya baru cerita tentang lembu saja. Belum cerita lagi bincang nama surah lebah, binatang aja, gajah, binatang saja, semut, binatang saja, labah-labah. Kita tadabbur saja, satu hari satu ayat kita tadabbur. Masya Allah tuan-tuan, cerita tentang langit, cerita tentang bumi dan apa yang ada di antaranya. Tu nama dia tadabbur. Bila kita baca Quran yang ni yang aku belajar dengan Ustaz Samad semalam, ni dia ayat dia. Akhirnya tuan-tuan kita seronok baca Quran sebab kita faham, kita tadabbur. Di mana tempat nak tadabbur yang paling bagus? Di masjid kita nanti. Sebab tu saya ajak pada tuan-tuan, jom kita derma ramai-ramai, kita sumbang banyak-banyak, kita wakaf banyak-banyak. Tapak masjid dia di mana Ustaz? Belakang tu. Setakat ni ada tapak dah. Ada. Kutipan dah start dah. Kutipan dah start. Main malam ni ada 400 orang. Kalau bagi seorang 1,000. Allah tuan-tuan, 400,000 dah. Minggu depan kita buat ceramah pula 400,000 lagi, 800 dah. 4 kali buat selesai masalah. Pasal apa? Pasal kita baca Quran tentang orang yang berinfak. Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa-siapa yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, Allah ganti balik. Saya ulang balik. Siapa yang bagi pada jalan Allah, Allah ganti balik. Jadi tuan-tuan takut apa? Mohon lancarkan kecepatan. Ustaz dimohon berhenti ceramah. Baik, assalamualaikum. Mohon lancarkan kutipan sumbangan pembinaan masjid petugas yang memakai tag. Mana dia tag? Tag itu ada 2, bahaya. Faham tak? Faham tak? Jadi saya lancarkan. Saya pun bagi kat sumbangan saya sebab saya pun seronok kat tuan-tuan. Ni ada dalam pokek ni. Sekejap lagi dia lalu lepas ni saya bagi. Dulu di mana ke ceramah saya tu, dia naik atas pentas bagi kat saya. Saya pula tak bawa duit, duk gagal je nak. Boleh yang turun lagi aku bagi lain. Selagi saya tak bagi, budak duduk tunggu. Astaghfirullahalazim. Start daripada tu saya standby lah ni duit market ni.
Mai aku dengan mulut hang aku bagi segini. Jom tuan-tuan, nombor 1 kita nak buat masjid ni untuk apa? Untuk baca Quran. Nanti ramai-ramai kita baca Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita menghidupkan Quran dalam masjid. InsyaAllah. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Sembahyang berjamaah, mendirikan solat, wa aqamus salah. Allahu Akbar. Hidup kita di Malaysia ni pelik-pelik. Saya yang pelik tempat kita. Baru ni saya ceramah di Kuala Lumpur siang. Duk melilau nak cari parking, berhenti dekat laluan berjalan kaki, duk tunggu depa lintas jalan. Tunduk. Pasal apa? Pakai skirt. Allah. Saya kata kat driver saya, hang jangan tengok. Tengok, dah lepas belum? Lepas dah ustaz, baru buka. Hai, sik baik aku duduk kat pondok, duk jumpa makcik yang entah. Duk tempat tu ya Allah. Luar pendek, pakai skirt. Tak tengok macam bazir pula. Aduh. Allah, mata aku ni rosaklah mata aku lah bila nak jadi wali ni duk tengok benda haram. Nah. Kemudian tuan-tuan tengok, mai sembahyang subuh 4 orang. Saya pergi sembahyang maghrib 1 surau. Lepas bang, dia terus qomat. Qomat lajunya tu bilal ni pun. Kita tengah ambil wuduk. Tengok dia seorang jadi. Dialah bang, dialah qomat, dia jadi imam. Saya pun tumpang dia sembahyang, kami bertiga kat belakang. Habis-habis salam dia doa, tengok kami terkejut beruk ni. Loh, ustaz tumpang sembahyang tuan. Tuan seorang aja. Selalu ramai, malam ni tak ada pula. Ramai penuh pun. Ada 3 orang. Ramai dah tu tuan-tuan. Bagi dia tu 3 tu kira ramai dah. Kesian tuan-tuan. Ada surau, ada masjid. Tak mai semayang. Yang penuhnya kedai tom yam, kedai durian. Hak maghrib-maghrib pasar malam, shopping mall penuh. Masjid tak penuh. Sayang, pelik tuan-tuan ni. Pelik. Yang ceramah ni free, tak mau main. Ceramah ni free, mai lah. Mau pikul lah, mai lah ceramah. Tak mau. Konsert beribu tuan-tuan. Bayar beribu. Habis tiket. Mai. Pelik sungguh lah. Tapi tak ada siapa tegur. Hak pakai skirt tak tegur, hak pakai pendek tak tegur, hak tak semayang tak tegur, yang tak pergi kuliah tak tegur, nak buat ceramah tak boleh tak tegur. Tiba-tiba malam Jumaat baca Yasin, salah tu. Baca Yasin malam Jumaat pula kan salah. Neraka hang baca tu. Buat tahlil, neraka hang. Ni hak tak semayang tadi. Tak ada siapa pun buat kempen. Apa hukum membaca Al-Fatihah sebelum majlis? Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah. Sudah tuan-tuan. Ya pakai skirt orang tak tegur. Main bola pakai seluar pendek orang tak tegur. Yang main kolam renang pakai sependa saja tak tegur. Main orang masjid Nabi tidak pernah tahlil. Bid'ah kau. Sudah. Pelik orang Malaysia. Tuan-tuan rasa pelik tuan-tuan? Hak buat jahat bagus. Yang main masjid subhanallah, Nabi tidak pernah berzikir selepas sembahyang. Bid'ah. Sudah tuan-tuan. Pas sembahyang tarawih dia Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Senyap. Kita main tumpang sembahyang depa. Tak ada selawat Tuan Haji. Bid'ah masuk neraka. Tak boleh kata apa. Agak-agak esok malaikat tanya, "Pak siapa hang masuk neraka?" Selawat lepas tarawih. Agak-agak malaikat kata apa? Yang hak orang baca tahlil hang kata salah, baca Yasin malam Jumaat kata salah, baca doa akhir tahun kata salah, baca Al-Fatihah salah, sapu muka lepas sembahyang salah, sebut sadaqallahul azim pun salah. Habis itu tu hak masuk gimnastik. Yang tu tak apa, dia untuk mengharumkan nama negara ya, boleh. La ilaha illallah.
Tuan-tuan yang saya muliakan. Oh, ni dia ada tag nama tu. Baru saya tahu. Tu tag nama dia. Tunjuk depan sikit. Oh, ada gambar saya. Subhanallah. Yang tu. Sama. Alhamdulillah ada tag nama. Oh, bangga ada tag ni tak ingat. Main kat depan saya nak buka. Saya orang Ipoh pun boleh heboh. Takkan orang Bandar Mutiara tak boleh heboh, malu kat orang. Jazakallah khair. Syukran jazilan, afwan. Ya, tak apa, kita tengok dia dulu dah. Kepalu tak? Sila. Oh. Dah kahwin belum? Baik, yang kedua, mendirikan solat. Nabi sebut apa? Man sallah subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah Taala jaga dia. Tuan-tuan, kalau kita di sembahyang subuh tu susah hati. Sebelum kita buka kedai pergi sembahyang subuh tu. Sebelum kita pergi berniaga nasi lemak tu, pergi sembahyang subuh tu. Sebelum kita pergi pasar beli ikan, nak masak lauk tengah hari nak berniaga, pergi sembahyang subuh tu. Tak usah duk fikir orang nak sihir kedai kita ke, tak usah duk fikir orang nak santau kita ke, tak usah duk fikir orang nak hasad kita ke, tak usah duk fikir orang nak buat jahat. Aku serahkan kepada Allah, Allah jaga aku. Pasal apa? Pasal kita sembahyang subuh berjamaah. Ni kehebatan sembahyang subuh. Di Melaka saya pergi ceramah, depa buat kempen. Satu masjid, siapa budak-budak yang main sembahyang subuh 40 hari tanpa berhenti, satu hari pun tak stop, 40 hari dapat basikal seorang satu. Penuh masjid, tuan-tuan. Penuh masjid. Bila dah habis kempen basikal, budak-budak tu tetap main. Sebab mereka dah biasa 40 hari untuk sembahyang berjemaah. Di Pulau Pinang, saya pergi satu masjid, 50% anak-anak muda. Umur 13, 15, 16. Bahagian kiri masjid ni mereka semua. Mereka ni TikTok ke? Influencer ke? TikTokers ke? Ryan Bakery ke? Apa-apa buat ni? Rupa-rupanya Ustaz, mereka ni adalah jemaah yang datang ke masjid seminggu 3 kali main mengaji fardu ain di masjid. Mereka main seminggu 3 kali, habis sekolah, main balik rumah, maghrib, mak pak main hantar, mak pak sekali main, mereka mengaji agama di masjid. Habis sembahyang isyak balik. Tu di Pulau Pinang. Allah, tuan-tuan, bayangkan masjid akan wujud di taman tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni lapis muda semua ni. Bangunan 17 tahun, rumah 17 tahun, purata tuan-tuan, majoriti bawah 50. Anak-anak tuan-tuan sedang membesar. Anak remaja ramai, budak sekolah rendah ramai. Tuan-tuan bayangkan besok masjid kita akan jadi apa? Ada satu masjid di Pahang, saya pergi ceramah tuan-tuan. Allah. Saya duduk dalam kereta. Saya ni jenis tak sampai awal. Saya duduk dalam kereta. Saya nak tengok kampung, kena saya pusing. Kampung ambil idea. Saya duduk dalam kereta, saya tengok. Motor ni masuk dalam kawasan masjid tak berhenti. Masuk. Ramai pokok ni main mana? Main pada taman. Saya pun habis ceramah. Pengurusi kata, Ustaz, ini selamat datang, makasihlah Ustaz datang. Saya kata, Tuan Haji, ramainya orang. Macam ni lah Ustaz. Bukan kata sembahyang maghrib je. Subuh pun macam ni. Subuh macam ni. Subhanallah. Ya Ustaz, macam ni lah. Saya lepas tu, saya ada forum di Pahang, di Kuantan. Saya terus pergi Kuantan malam tu. Satu hari saya ceramah di kawasan yang sama. Dan saya tidur di tempat tu. Semata-mata saya nak main sembahyang subuh. Masjid yang ramai tadi ni. Saya nak tengok betul tak betul. Ramai atuk pengurusi cakap tu. Saya pun duduk dalam kereta menyorok. Subuh-subuh pukul 5.30. Masya Allah tuan-tuan, tak kurang 15 sah. Subuh. Orang Perak kata, bapa ramai gila. Orang Perak ni kalau hebat, bapa. Dia jarang sebut mak, jarang tak ni. Kita ni Kedah mak bapak, dua-dua kali sebut tuan ni. Ramainya, ya Allah, kapek ni tak ada nak rosak, orang nak tukar. Ekor ni tak ada nak sejuk, orang nak tukar. Kipas angin ni tak ada nak bunyi dah. Elok orang sponsor semua. Setengah kipas angin ni tuan-tuan, jemaah perempuan nak sembahyang, dah lah sebiji kipas angin. Tahap pula sakaratul maut.
Nazak lah. Bila buka sui tu, makcik di bawah ni, la ilaha illallah, duk goyang lagu tu. Bila lah nak tukar kipas lain, tak ada duit. Tak ada duit. Belum masuk tandas lagi lah. Ya Allah. Pintu dia lubang besar muka. Kita duduk cangkung tu, orang tengok kan. Buat apa Ustaz? Ganasnya. Kita ni tuan-tuan, besok dah siap masjid kita. Besok kita tak mau tu. Masjid canggih. Canggih, speaker canggih. Kadang-kadang masjid saya pergi tuan-tuan, speaker dia mic clip tu tak kat sini. Main setiap usah. Ustaz, atas sikit. Orang belakang tak dengar. Atas lagi. Main 4 minit main balik. Atas je Ustaz, belakang tak dengar. Atas lagi, atas ni. Main lagi. Nak bola mulut tu ke je mana. Sampai buh lagu ni tak bunyi apa. Macam mana orang nak main semayang tuan-tuan, mikrofon masalah. Sat berdengung bila dia rukuk. Kita pula betul-betul bawah speaker tu. Bila dia sujud pula. Lorat. Kita esok masjid kita besok siap speaker bila jadi imam. Imam pula Mahat Tafiz As-Suyuti pula. Di mana Ustaz? Oh, Mahat Tafiz As-Suyuti panggil hak paling qori, baca dengan taranum. Hang jadi imam. Baca sedap tuan-tuan. Dia angkat takbir pun sedap dah. Allahu Akbar. Dengan bergema macam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita dah rasa duduk Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullah. Rasa macam sudah. Habis dia salam, dia tanya kita belakang. Macam Mekah tak? Astaghfirullahalazim. Mana tu imam ni riak betul ni. Dia hak bagi jadi sedap ni pasal mikrofon. Kita nak esok ni tuan-tuan ni, tapi kalau kita tak berjaya membina, lambat nak bina bila. Yang kita nak target sangat ni tuan-tuan, oi nak semayang. Nabi kata ni, carilah peluang kau boleh jadi imam. Ni jadi imam. Ustaz, imam kita semua bagus tak? Imam D, Imam Dola, Imam Razak, Imam Mahdi, semua dah ada tak? Kalau gitu, ambil jadi Bilal. Bang, besok ada masjid, latih suara, belajar taranum. Belajar dengan kori-kori Kedah ni, Allah, daripada Datuk Ismail Hashim dulu ni. Haji Ghani yang meninggal baru ni, semua kori semua tuan. Pilah belajar. Nak takbir raya, buat lagu. Ambil lagu Nahwan, takbir raya. Ambil azan, lagu ni. Supaya menarik orang datang tuan-tuan. Main belasah je bang, satu hal. Allahu Akbar, Allah. Budak tu duduk dalam buai, bangun. Mama takut. Orang azan, orang bang, cik, oi, tidaklah. Terkejut beruk budak tu. Banglah dengan lagu taranum. Suruh anak-anak kita bang. Kalau boleh cari budak yang pak dia tak main masjid, duk main dam. Pak hang tak main masjid langsung. Ambil budak tu jadi Bilal. Pak duk main dam tiap-tiap hari pergi haji, tapi tak sampai Mekah. Allah. Abang kat mak hang kata maghrib ni Pak Haji suruh bang pergi balik tukar baju. Balik pak tu. Mak depa suruh cek bang maghrib. Siapa? Haji Dolah. Betul ya, dia suruh pakai jubah. Ayah hang kan tahu dah main dam. Hei, anak tu Bilal, pak dam. Pak tu balik pukul 7, mak dia marah. Abang oi, anak kita tu orang nak suruh bang dah. Abang tu masjid pun tak pi. Malu kau orang bang oi. Pi tengok lesat anak nak bang. Maghrib tu dia main pak dia. Buat dam.
Duk kat berenda. Apalah jenis tak boleh tinggal dam ni. Bukan susah nak tarik apa tak main masjid. Tarik anak dia. Bila tarik anak dia jadi Bilal, tarik anak dia jadi imam, pak mai, tok mai, tok cek pun mai, kakak mai, makwa dia mai, kawan dia mai. Dengan modal satu budak saja. Tu bukan susah. Kita kadang-kadang bila masjid, kita tak tunjuk mesra dengan budak-budak. Tak tunjuk mesra. Budak duk berlari hambat. Main nak sembahyang lah. Pancing gigi ni. Bagi sini kau. Tak main dah. Buat-buat tu pergi karaoke. Dia pergi main game. Nak main judi tak boleh, tutup dah. Alhamdulillah lah. Nak main pari, main game. Tak boleh naik sikal lajak. Tak ada break. Kita kadang-kadang dengan budak-budak. Ni tuan-tuan, bus RM1. Ambil RM30. Bus RM1. Mai sembahyang Jumaat. Anak-anak beratak, buat sah. Nak duit tak? Buat sah. Bagi seorang RM1. Sedekah. Minggu depan nak lagi tak? Nak. Kalau nak, sekali waktu khutbah jangan bercakap. Siapa bercakap, pakcik tak bagi minggu depan. Upin, hang tengok nama. Siapa hak duk bisi nak ambil nama, bagi kat pakcik. Pakat diam. Mbak, tu bukan rasuah ke? Tak rasuah. Ni cara tengok tu degil je nak makan. Buat budak tu degil balik, pak. Sudah tuan-tuan. Oh, bukan susah nak tarik budak-budak tuan-tuan, bagi dia imam. Ni pegang mikrofon ni, ya Allah. Budak baru pegang. Hello. Tok siok tu hambat. Oi, rosaklah. Oi, lari umpah tu. Berhenti naik bisikal. Pak cik tu orang Jepun ke? Tak tahu duk. Hai. Kemudian kita komplain orang muda tak main. Bila anak-anak muda main naik motor umur 15, 18, 16 yang duk menyandar dekat cermin masjid. Wahnya ramai budak-budak. Ramai budak-budak ni main mana? Haji Dollah tengok tabung tu kok berjalan. Dia boleh cakap macam tu, tengok tabung kok berjalan. Dia tak main dah. Dan memang tabung berjalan sungguh pun. Main tabung Jumaat tu dia tolak lepas ke pintu hujung tu. Semua 8 tabung tinggal 6. Hak 2 lagi tuan-tuan tak tahu lari ke mana tau. Allah, tuan-tuan jom kita bagi seronok sembahyang. Nanti kapek kita tebal, wangi. Seronoknya sembahyang tuan-tuan. Tadi saya sembahyang di masjid apa tau. Permatang apa lupa ni. Kapek Madinah ni. Allah, rasa duduk kat Raudah. Imam pula muda baca khutbah sedap tuan-tuan. Tebal kapek ni, Masya Allah. Kalau tidur lenong ni, kadang-kadang kapek tuan-tuan, sejadah bila kita sujud, Allah masamnya. Tak bernafas Hak tu imam tu dia doa apa tau? Lama tu. Baca apa tu imam? Aku tak bernafas ni. Dia sembahyang hajat apa tau? Ni sembahyang Jumaat. Sujud yang terakhir tu lama. Sebab tu kita ni bila sembahyang jemaah kena ingat makmum di belakang. Hak di belakang tu, hak berdiri lama tak boleh. Duduk lama tak boleh, gaut. Baca pendek sudahlah. Dah lah tahiyat tu lama lah. Saya kena sekali. Waktu berdiri elok, waktu rukuk elok, waktu nak sujud. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Dia nak turun tu, aduh. Duduk sebelah saya kata apa pula ni? Tak khusyuk duduk tengok dia. Allah, aduh. Allahu Akbar. Aduh. Oi. Mana boleh sebut aduh? Habis tuan-tuan, dia duduk tahiyat akhir. Aduh. Habis salam tu tanya, kenapa abang? Gaut. Kaki
panjang sangat. Aduh tu buat siapa? Dia duduk atas kaki saya. Patutlah panjang. Aduh, hang semayanglah atas kursi pakcik. Oi, apa kejadah aduh dengan aku aduh sekali. Aduh. Sebab tu kita besok latih anak-anak muda. Kita ada tim mandi mayat. Anak-anak muda dalam taman kita ni 20 orang, geng mandi mayat. Tak payah nak harap orang tua. Latih budak 16 tahun, 18 tahun, 19 tahun, geng mandi mayat. Bagi jersey satu, tulis nombor. Geng mandi mayat 1, geng mandi mayat 7. Tuan, naik motor malam-malam pakai baju jersey. Nak race pun tak jadi. Oi, aku kalau jadi mayat tu dia pokok tu main dah. Elok takut ustaz mandi mayat, takut. Bang, mandi mayat senang bang. Mayat tak melawan. Mandi orang hidup dia payah, mandi budak pun payah. Mandi mayat kita tolak dia ikut, kita tarik dia ikut, kita angkat kepala dia sikit dia ikut. Mana dia marah? Pernah kita angkat mayat kepala tu dia marah kata, apa main-main kepala? Mana ada. Kalau dia cakap kita jadi mayat anak-anak muda kita besok tuan-tuan, dalam masjid yang kita nak buat ni, sembahyang kita buka masjid. Sebab di luar sana tu tuan-tuan, ramai yang ada masalah. Baru ni ada yang masalah telefon saya, ustaz saya nak bunuh diri. Saya nak bunuh diri ustaz. Oh ya. Bila tu? Betul saya tak bohong dalam masjid. Bila cadang nak bunuh? Saya betul ustaz. I'm serious, okay? Ya, I serious tu. Saya pun serius juga. Bila abang akak nak bunuh diri? Tak ustaz, saya cerita pada ustaz, saya nak bunuh diri. So what sebenarnya? Akak dah ada nak gantung, nak guna pisau atau guna racun? Tak ustaz, saya nak bunuh diri tau. Iyalah, yang ustaz tanya bila nak buat, saya nak buat live TikTok. Mana ada orang nak bunuh diri pergi habaq kat orang kan? Dia stres, dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Kalaulah di masjid ada tempat macam itu, dia mengadu. Saya masalah dengan suami saya ustaz. Lah macam ni, minta cerai dengan dia. Habis dah tak apalah. Nampak tu imam? Tu Imam Gatai nama dia. Celaka dia imam. Ada juga. Tuan-tuan tahu tak di luar sana nu pondan banyak. Mereka menyesal. Tuan-tuan tahu tak pondan ni dia akan menghadapi satu saat dia stres. Dia stres. Dia tak larat nak makan ubat. Tak makan misai tumbuh. Tak makan janggut tumbuh. Tak makan bulu kaki tumbuh. Larat nak makan. Lama-lama dia tak makan dah. Dia nak mengadu dengan siapa tuan-tuan? Dia buang dia punya. Lepas dia buang, dia call saya. Ustaz, boleh jumpa tak? Kenapa bang? Saya dah buang saya punya. So, sakit. Ya abang pergi buang. Buat apa? Saya dah jadi perempuan. Habis tu, sakit ustaz. Kencing sakit, duduk sakit, tidur pun sakit. Betul? Nak jumpa ustaz, nak bincang. Tak payahlah bang. Saya ni bukan kuat iman bang. Tak payah. Duduk dan diam. Yang abang sebelum buang tak tanya saya. Dah buang baru tanya. Bisa tanya doktor tu kau dah simpan dalam peti air ke apa ke? Boleh sambung. Dah buat baru tanya. Buang masa. Masjid akan jadi tempat untuk selesaikan masalah ni. Abang-abang, kalau abang-abang rosak mata, ada orang derma mata. Kalau abang-abang mata tak nampak, pergi Singapura. Ada doktor tu bagus. Nama dia tu Ismadi. Bagus. Dia operate mata nampak. Nama dia Dr. Ismadi. Tak mana faham? Tak faham sudah. Kalau orang buah pinggang rosak, kita boleh ganti derma buah pinggang. Kalau jantung rosak, orang boleh ganti jantung. Kalau benda tu abang dah potong, siapa nak derma? Fikir panjang-panjang lah. Dah potong-potong, minta derma. Tu imam, derma kat saya. Imam kata aku nak pakai, derma hang pula.
Masjid nanti tuan-tuan jadi tempat sembahyang berjamaah, kesatuan hati kita. Bendera tak ada, warna tak ada, apa pun tak ada, kita satu saja. Bayangkan tuan-tuan, bila baca khutbah, tu imam sebut dalam bacaan khutbah. Untuk makluman tuan-tuan, rumah nombor 8, Persiaran 4, Haji Mat sekarang berada di hospital. Bolehlah ziarah dia ya. Semalam dia ke Malangan Jalan Raya, keadaan dia stabil. Rumah nombor 6, lorong 3, semalam pencuri masuk rumah dia. Dia minta kepada semua berjaga-jagalah. Jangan buka pintu sembarangan walaupun orang tu datang nak tengok kepala gasnya. Berhati-hati ya. Itulah masjid. Dia cerita hak berlaku dalam taman ni. Tu saya duk cerita di luar tu. Di Ukraine sekarang. Kejadah apa Ukraine? Cerita hak dalam taman kita ni. Untuk makluman tuan-tuan, anak kampung kita 8 orang telah dapat 9A dalam SPM. Bravo! Tepuk tangan. Oi, khutbah. Nampak ni. Tepuk tangan siapa? Maknanya kita menjadikan masjid kita ni sebagai tempat penyatuan. Jadi rapat. Nanti di masjid kita buat korban. Semua turun. Saya korban baru ni, saya bagi sekok, bagi pada orang lembut buat. 33 orang turun. Sekok lembu mereka ya. Orang lain habis pukul 12, mereka 2.30 tak habis. Buat pisau lembutnya, teruknya kerja. Lama-lama mereka keras. Kita abaikan zaman 70-an, zaman 80-an abaikan. Dulu zaman 80-an, daging ni jangan bagi kat orang tu tak mai. Tu pun tak mai, jangan duk bagi tu. Tak pernah tunjuk muka, sembahyang Jumaat pun tak mai tu. Tu haji dolah tu warna lain tu, kita dia warna lain, jangan bagi. Ni zaman lama ya. Buat korban bagi semua. Mudah-mudahan dengan daging korban itulah dia tertarik mai kat surau kita, masjid kita. Mana hak tak mai tu, yang tu pi hantar dulu. Naik tu. Van ke apa ke pi hantar. Assalamualaikum. Salam. Apa hal? Nak hantar daging korban. Oh, tak pi masjid pun dapat tu. Dapat, kita tak kira siapa kita bagi. Mailah masjid. Nampak. Modalnya sekilo ya. Apa tu bang? Orang masjid hantar daging. Loh bang. Malunya bang. Tu cik kata abang pergilah masjid. Tengok mereka tak pernah lupa kita. Ingat kat kita abang. Abang lupa mereka. Cik malu bang. Pergilah maghrib. Pergi. Mai hamba Allah tu dia cari balik hak tukar bagi daging. Ada lebih lagi tak? Bendong untuk bilal tu. Lama-lama satu karya ni jadi rapat. Sakit, tahu mati, tahu demam, tahu. Inilah dia kekuatan sembahyang berjamaah. Seorang tak mai, Haji Dolah tak nampak ah. Pi mana? Kita boleh tahu, Kak Liha tak mai ke? Dia beranak takkan tak tahu. Loh, 6 harakat. Loh. Kak Som tak pi, tak main ke Kak Som? Dia sibuk marhaban lah tu. Geng marhaban dia lah. Selamat bersanding pengantin baru. Tu, geng marhaban tu. Ni parah ni tuan-tuan. Yang terakhir, tuan-tuan, orang yang paling untung siapa dia? Orang yang sedekahkan harta. Adakah jadi miskin bila kita bersedekah? No. Naqasat sadaqah min mal. Tak akan berkurang siapa yang bagi sedekah. Tuan-tuan, kan kita baca ni sekarang ni ujian tilawah antarabangsa lah. Apa tanda nak habis bacaan Quran tu? Tanda nak habis khutbah, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Nak habis tu yang masuk dalam masjid. Tadi lepak barakallah. Dah nak masuk dah habis. Kalau nak habis Quran apa? Sadaqallah. Nak habis. Apa makna sadaqallah? Sadaqallah maknanya maha benarlah Allah yang maha agung. Maha benarlah Allah yang maha agung. Allah Ta'ala kata, siapa yang sedekah, Allah gantikan harta dia. Siapa yang infak, Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. Berapa ramai yang tak percaya? Percayalah tuan-tuan.
tak akan miskin siapa-siapa yang bersedekah. Sedekah apa Ustaz? Terpulang pada tuan-tuan. Ada orang yang sedekah senyum, jadi ada yang sedekah pemikiran, ada yang sedekah tenaga, ada yang sedekah emas, ada yang sedekah duit, ada yang sedekah tanah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi kaya, saya bagi dua petua. Pertama, sedekah banyak. Dua, banyak kawan. Siapa yang banyak kawan, dia kaya. Mana saya nak ada kawan Ustaz? Saya lumpuh. Nak kawan dengan siapa? Kawan kan bahasa Melayu. Orang putih kan sebut friend. Tambah S di belakang jadi friends. Buatlah friends dalam TikTok. Tuan-tuan jual lah barang dalam TikTok, kaya. Itulah nama dia. Petua nak jadi kaya, banyakkan friends. Masjid ni pun kalau nak cepat, depa goreng apa ni ha? Macam pupuk lekor. Bukan buah berangan, macam buah berangan. Nak kata mi goreng bukan ni tuan ni. Baik. Nak jadi kaya, masjid ni senang ya. Masjid ni kena banyak friends. Adik-adik, anak-anak muda malam ni tolong pihak surau buatkan friends yang banyak dalam Facebook, dalam TikTok. Macam mana nak bagi naik lama-lama tuan-tuan buat. Tuan-tuan, saya besok 19 buah bas melawat saya. Bukan bas, orang dalam bas tu. Kalau bas saja mai 19 tu, nama dia tempat repair. Repair bas rosak tu 19 tu. Ni orang mai dah ni. Tiap-tiap minggu duk ada 40 bas. Sabtu Ahad. Kalaulah seminggu 20 bas, darat dengan 8 hari. Agak-agak berapa ribu orang datang. Berapa ribu datang. Saya buat hotel, orang mari. Buat kedai makan, orang mari. Jual barang, orang mari. Orang mari nak dengar ceramah, nak mengaji, seronok datang. Orang Kedah ni saya tak tahu tuan-tuan berapa ribu dah main dah. Bayangkan besok masjid kita ni jadi masjid pelancongan. Orang datang mari untuk ikut pengajian, ikut kehebatan macam-macam benda yang kita buat. Kesan daripada infak kita. Beribu-ribu orang sembahyang subuh, berapa banyak pahala kita dapat. Besok tuan-tuan, selalunya kalau depa mai 19 bas, ia akan sampai 8 bas. Pukul 3 pagi depa sampai. 3 pagi depa sampai dah. Depa kira mulai sampai subuh. Kalau 10 bas darat 400 orang tuan-tuan. Pukul 4.30 pagi duduk sembahyang. Yang buat kapek dapat pahala, yang wakaf tanah dapat pahala, yang wakaf simen buat lantai dapat pahala. Bayangkan tiap-tiap hari orang datang. Tuan-tuan adalah orang paling kaya sekali. Bila nak rasa kaya tu Ustaz? Dalam kubur, di hari kiamat, silat-silat hari bulan. Waktu hidup dah jadi kaya. Jom tuan-tuan, kita jadi kaya dengan baca Quran. Jom kita jadi kaya dengan sembahyang berjamaah. Jom kita jadi kaya dengan menginfakkan harta. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah ceramah 33 tahun. Ini kali pertama sampai sini. Jadi kalau nak jemput balik 33 tahun dari sekarang. Dan waktu itu masjid tuan-tuan dah gah. Masjid kita dah hebat dengan imarahnya. Dan kita pun mungkin dah tak ada di dunia. Mungkin sedang menikmati pahala di dalam kubur. Akibat wakaf kita. Jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz atas ceramah yang sangat